Terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Polis Sabah tidak menolak kemungkinan penemuan senjata api jenis M16, kelopak peluru dan beberapa pelancar bahan letupan di Kampung Pasusul Lahad Datu Sabtu lepas adalah milik pihak pengganas semasa pencerobohan Lahad Datu 3 tahun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun bagaimanapun berkata, pihak polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung penemuan berkenaan. Manakala penahanan seorang lelaki berusia 50 tahun yang dipercayai menemui senjata tersebut adalah bagi membantu siasatan sahaja. Siasatan setakat ini berkemungkinan ini adalah senjata peninggalan semasa Obdaulat tempoh hari. Dan kawasan penemuan itu adalah salah satu kawasan di mana dalam kawasan Obdaulat bagi peluang kita untuk meneruskan siasatan. Datuk Abdul Rashid ditemui media selepas Majlis Pelancaran Jawatan Kuasa Perhubungan Retired Senior Police Officers Association RESPA Sabah di Mes Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah Kepayan. RESPA merupakan platform terbaik menghimpunkan semua pesara pegawai kanan polis di Sabah untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Setakat ini hanya 37 daripada lebih 100 pesara pegawai kanan polis di negeri ini berdaftar sebagai ahli RESPA. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan melancarkan penubuhan APM Laut yang dijangka dilaksanakan awal tahun depan di Miri Sarawak. Pemangku Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Selamat Haji Dahlan berkata penubuhan APM Laut bertujuan meningkatkan tahap keselamatan di kawasan pesisir pantai negara bersama-sama jabatan dan agensi berwajib bagi mengekang sebarang bentuk jenayah termasuk penyeludupan. Ia juga dapat meningkatkan keselamatan di kawasan peranginan dan pantai yang menjadi tumpuan orang ramai. Datuk Selamat bercakap demikian kepada media selepas Majlis Pentauliahan Kadet Pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA Politeknik Sandakan 2016 di Politeknik Sandakan. Tambahnya, APM kini menyasarkan penyertaan tidak lebih 1,000 anggota APM Laut di seluruh negara termasuk di kawasan Zon Keselamatan Timur Sabah (Zon). Minggu lalu seramai 70 anggota APM Laut yang bertugas di pesisir pantai negara menjalankan latihan mengenai ilmu ketenteraan, keselamatan dan kesukarelawan. Anggota berkenaan akan menjadi jurulatih kepada anggota baharu kelab. Sementara itu, seramai 22 daripada 34 anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang mendapat pentauliahan pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA Politeknik Sandakan masing-masing menerima pangkat dan sijil pentauliahan. Majlis pentauliahan ini disempurnakan Pemangku Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Selamat Haji Dahlan di Dewan Kuliah Utama Politeknik Sandakan. Berucap dalam majlis tersebut, Datuk Selamat berkata, sumbangan dan hikmat bakti anggota baharu amat diperlukan dalam melaksanakan tugas pengurusan pasukan, latihan pasukan maupun operasi penyelamat bagi membentuk satu organisasi APM yang profesional dan terlatih. Sehubungan itu, beliau berharap pegawai sukarela PISPA akan bersedia memikul tanggungjawab bagi membantu APM dalam merancang dan melaksanakan aktiviti kesiapsiagaan awam ke arah kesejahteraan rakyat dan negara. Pegawai-pegawai terbabit telah berjaya mengikuti keseluruhan silibus kursus dan latihan PISPA yang dilaksanakan di Politeknik Sandakan. PISPA Politeknik Sandakan yang ditubuhkan pada tahun 2014 kini telah mempunyai seramai 196 anggota. Seramai 60 pemilik dan pengusaha premis makanan menghadiri taklimat bimbingan anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengenai capaian grade penilaian kebersihan grade B dan ke atas serta perundangan berkaitan kebersihan menyeluruh di premis masing-masing. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Boon Hai berkata pihaknya mengutamakan peningkatan tahap pendidikan dan kesedaran kepada peniaga serta pengusaha makanan mengenai tahap kebersihan permis dalam kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau berucap demikian dalam majlis taklimat khas untuk pemilik dan pengusaha permis makanan grade C dan menandatangani serta penyampaian surat aku janji di Dewan Mesyuarat Ibu Pejabat DBKK Kota Kinabalu.
Datuk Yeo berharap agar tiada lagi permis makanan yang mendapat penilaian grade C bagi memberi impak positif terhadap imej dan gambaran pengunjung dan pelancong luar bahawa Bandaraya Kota Kinabalu merupakan sebuah bandaraya yang bersih. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu DBKK kini giat melaksanakan program pengasingan sisa makanan. Sebanyak 29 permis makanan mengikuti program tersebut dan dipantau oleh DBKK bagi melihat keberkesanan program. Menurut Datuk Yeo, kebaikan program itu telah dikenal pasti iaitu berat sampah yang dikutip mulai berkurangan seterusnya memanjangkan hayat pusat pembuangan sampah. Ia sekaligus mampu menghindari pencemaran bau dan pembiakan serangga serta binatang seperti lipas, lalat, tikus dan nyamuk selain mengatasi masalah gangguan anjing terbiar. Seramai 19 ketua isi rumah mangsa kebakaran di Kampung Ansi Pegalungan Keningau menerima bantuan berupa barangan keperluan harian sumbangan daripada Puspanita RTM Sabah, Petronas dan Bernas menerusi program RTM Prihatin Anjuran RTM Sabah. Penyampaian sumbangan disempurnakan Pengarah Penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio dan Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV Malinaziah Dato' Muhammad Jolaspi di Dewan SK Ansip di kampung berkenaan. Penolong Pengurus Sabah VFM KDM Kusna Yusof yang ditemui pemberita RTM berharap agar program tanggungjawab sosial ini dapat membantu meringankan beban mangsa kebakaran tersebut. Sementara itu, mangsa kebakaran yang ditemui meminta pihak berwajib untuk mempercepatkan proses bantuan rumah demi meneruskan kelangsungan hidup. Yang cuma amat kami perlukan untuk masa sekarang ini, kami merayu agar pihak kerajaan dapat mempercepatkan permohonan ataupun untuk membuat kami rumah yang baru supaya agar kami boleh kami menjalankan kehidupan kami seperti biasa. Sejak kami berpindah di sini, itu air hujan ataupun air di bawah kolong sekolah itu tidak pandai surut, jadi kami takut lagi penyakit yang datang lagi akan menyerang kami lagi. Selama tidak kebakaran, takut pula yang penyakit denggi pula yang menyerang kami. Sebab sudah ada 1 bulan tu air tidak pandai surut. Pada 30 Oktober lepas, 7 buah rumah musnah dalam kebakaran dan turut mengorbankan seorang warga emas lelaki. Program RTM Prihatin kali kedua ini diadakan selepas penganjuran pertama di Kampung Kiau Kota Belud yang menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas kesan gempa bumi di Ranau. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN terus mempelbagaikan sentuhan kreatif menerusi penganjuran Kembara Inspitari Zon Borneo 2016. Pengarah JKKN Sabah Muhammad Raizuli Jusoh berkata sentuhan kreatif itu diterjemahkan menerusi karya tari lama dan tari baharu tanpa menjejaskan elemen tradisi serta tempatan agar terus relevan dalam arus industri tari maupun seni persembahan sekaligus dapat menarik minat golongan muda. Inisiatif ni harap membuka peluang dan ruang kepada penggiat-penggiat seni tari menghasilkan kreativiti mereka, menonjolkan keupayaan kreativiti mereka kepada khalayak. Dan ini pada saya satu usaha yang bagus di pihak jabatan, memberi peluang dan ruang kepada masyarakat juga untuk merasai, menilai, menikmati hasil karya baru segar yang bermutu tinggi. Muhammad Raizuli bercakap demikian di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah JKKN Sarawak menyifatkan sentuhan seni tari budaya yang lebih kreatif dan inovatif tersebut turut menggambarkan perpaduan masyarakat negara ini. Apa yang terpancar ialah satu gabungan yang memperlihatkan keharmonian, bersatu padu di kalangan masyarakat. Sama ada sama ada di Sarawak sendiri ataupun di Sabah ini, tetapi secara umumnya seluruh masyarakat di Malaysia ini. Walaupun ia membawa tema etnik masing-masing ya, yang mereka kaji, mereka buat riset, dapatkan bahan, memberi nafas baru, memberi satu keistimewaan untuk dinikmatilah untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung pada hari ini. Dalam perkembangan sama, penganjuran program ini juga dapat menyemarakkan budaya warisan seni tari budaya agar tidak pupus di telan zaman. Usaha Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara adalah mengangkat karya ini, diberi nafas baru, diberi pendekatan baru, diberi dengan keadaan kostum yang menampak lebih keindahannya, maka itu dibawa ke semua zon. Setakat ini kita dah jelajah ke zon utara, zon timur, zon selatan,
dan juga zon tengah, dan kali ini adalah yang terakhir adalah zon Borneo, di mana setiap negeri akan membawa konsep tarian-tarian baru yang diangkat daripada tarian-tarian yang ditinggalkan, dan juga ada yang tarian berasaskan kehidupan semasa. Okey, pendapat saya ini usaha yang sangat-sangat bagus kerana dia melibatkan ramai anak-anak muda untuk mempertengahkan dan mengenalkan budaya kita untuk orang-orang luar yang datang ke negeri Sabah. Jadi dengan adanya persembahan-sembahan seperti ini, orang kata orang luar boleh mengenali lebih luas tentang budaya kita, cara kita bagaimana orang-orang di Sabah. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang sangat bagus. Terima kasih kepada JKKN kerana memberikan satu peluang kepada khususnya kepada masyarakat muda untuk melihat pelbagai lagi tarian-tarian etnik. Program JKKN ini antaranya banyak membantu masyarakat untuk lebih lagi memahami, lebih merapat lagi budaya khususnya untuk Sabah dan juga Sarawak. Program Kembara Inspitari Zon Borneo ini menjadi platform memperkenalkan seni tari budaya tradisional kepada generasi muda selain menjadi tarikan pelancongan negara. Situasi ekonomi global yang tidak menentu tidak menghalang aktiviti jualan pelbagai produk termasuk jualan langsung sama ada dalam pasaran tempatan maupun antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Asia Herbal Biotech AHB, Rick Gunn berkata industri jualan langsung merupakan aktiviti perniagaan yang banyak membantu menjana pendapatan ekonomi rakyat dan mudah diperoleh dengan modal yang rendah sesuai dengan mereka yang kurang berkemampuan untuk memulakan perniagaan. Rick ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, perkembangan industri jualan langsung dalam negara turut memberi impak positif terhadap syarikat-syarikat pengeluar produk tempatan. Seterusnya, kita ikuti diari hari ini. Pada pukul 7 malam ini, Majlis Convocation Upgrading Camp kali ketiga akan berlangsung di Royal Institution Group di Kota Kinabalu. Akhir sekali pukul 7.15 malam berlangsung Majlis Anugerah Pasca Siswaza 2016 bertempat di Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.